Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan tuan imam kita, tuan-tuan imam, pasal 3 orang, muslim muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita baru selesai melaksanakan solat sunat qiyam, atau orang sebut sebagai tarawih. Saya sebenarnya tidak berhasrat untuk mengambil masa yang panjang. Dan pada malam ini saya cuba mengajak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dihormati Allah sekalian, untuk sama-sama kita melihat kesan Ramadan dalam membentuk akhlak kita. Sebenarnya setiap amalan yang kita buat itu ada kesan dari segi akhlak. Sembahyang yang kita buat, dia ada kesan dari sudut akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah perkara fahsyak dan munkar. Maknanya sembahyang yang kita buat atau salat yang kita buat, dia akan membina akhlak kita yang tidak suka benda yang buruk dan tidak suka benda yang keji. Orang yang tidak suka benda yang buruk dan tidak suka benda yang keji itu sebenarnya satu akhlak yang mulia. Dan dalam sebuah hadis yang disebut, ma min syai'in athqal fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada satu perkara yang berat atau paling berat pada timbangan hamba pada hari kiamat kelak selain daripada akhlak yang mulia. Jadi kita menjalani ibadah puasa ini, puasa menjana salah satu akhlak mulia lah. Sembahyang saya dah sebut tadi menjana akhlak yang mulia, zikir menjana akhlak yang mulia, baca Al-Quran menjana akhlak yang mulia, bersedekah juga menjana akhlak yang mulia, begitulah seterusnya. Saya melihat tuan-tuan puan-puan bukan saja melaksanakan solat tarawih dan sebagainya, bahkan juga melakukan aktiviti bersedekah, menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Tak dengar ya? Rasa dengar dah. Apa dalam mulut? Ya? Apa janggut? Apa janggut? Kita bercakap, saya ulang balik kita bercakap malam ini tentang akhlak yang diwujud kesan daripada kita melaksanakan ibadah puasa ni. Tujuan utama kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk melakukan ibadah lah. Tapi kesan daripada pelaksanaan ibadah puasa itu dia melahirkan akhlak yang mulia. Macam kita berzikir pada Allah Ta'ala, kesan daripada berzikir itu dia boleh menenangkan jiwa. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang enggan berzikir kepadaku, di situ maknanya enggan beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini akan menghadapi kesempitan hidup di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia akan berkata kepada Tuhan pada hari kiamat, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam sedangkan aku di dunia dahulu dalam keadaan celek. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah datang kepada kamu ayat-ayat dan petunjuk daripada kami, tapi kamu lupa. Maka hari ini kamu akan dilupakan. Itu ayat yang berkaitan dengan zikrullah. Zikrullah tu ada akhlak dia. Jadi malam ni saya nak sentuh sikit mengenai salah satu di antara akhlak-akhlak terpuji yang diwujudkan oleh ibadah puasa yang kita lakukan saban hari, setiap hari sampai kepada akhir Ramadan ni. Salah satu di antaranya ialah keikhlasan.
Kalau tuan-tuan tidak ada keikhlasan, maka kita nak datang surau ini pun berasa berat. Keikhlasanlah membuatkan kita sanggup datang. Keikhlasanlah akan membuatkan benda yang susah menjadi senang. Keikhlasan juga akan membuatkan benda yang sukar menjadi mudah. Kalau kita rujuk pada firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu ilaika kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillah dinul khalis. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata-mata. Sesungguhnya bagi Allah lah agama yang murni, agama yang bersih. Mana ayat ini tuan-tuan majlis sekalian menyuruh kita supaya beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri kepadanya. Ikhlas ini bila kita dengar, kita akan berasa macam sesuatu khayalan. Inilah kita dengar ikhlas sebab kita sudah banyak mendengar orang cakap tentang ikhlas. Tetapi apabila kita bertemu dengan satu situasi yang memerlukan keikhlasan tuan-tuan, maka di situlah kita akan nampak. Masa kita mengaji, masa kita mendengar ceramah dan sebagainya, kita berasa itu hanya satu sebutan di mulut saja. Tetapi bila kita berdepan dengan masyarakat di luar, barulah pada satu keikhlasan kita akan timbul dan keikhlasan kita akan teruji. Masa itu akan berlaku. Sebab itulah kalau tuan-tuan rujuk di dalam Fathul Bari, bagaimana pengarangnya Ibn Hajar Al-Asqalani telah menukilkan kata-kata Ibn Mulaikah bahawa ada 70 orang sahabat Nabi yang boleh berfatwa dan boleh menjawab soalan. Tetapi apabila ditanya kepadanya, mereka mahu supaya sahabat yang menjawabnya. Bukan mereka yang jawab, tapi sahabat dia yang jawab. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka menekankan dari segi keikhlasan. Takut kalau jawapan yang dikemukakan tadi mengandungi unsur-unsur yang tidak bersih, riak, tidak ikhlas dan sebagainya. Ini 70 orang sahabat Nabi. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat lain, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah al-Yamani, apakah beliau juga mempunyai sifat munafik? Dia nak pastikan bahawa diri dia ikhlas tak ikhlas, tuan ditanya Huzaifah, apakah dirinya itu mempunyai sifat munafik? Maknanya kalau kita, bagi kita lah, kita tidak raguilah iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jasanya sangat besar tuan-tuan kepada salat tarawihnya, salah satu di antaranya yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Salat tarawih yang dulunya orang buat secara berasingan dalam masjid, tetapi zaman Sayyidina Umar akhirnya telah dikumpulkan di bawah seorang imam, Ubay. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga menegaskan bahawa sembahyang di akhir malam itu lebih afdal daripada sembahyang pada awal malam. Abdullah bin Mubarak tuan-tuan, kalau kita baca kisah dia, pernah satu ketika dia berkawan dengan seorang pemuda. Kemudian dia kehilangan pemuda itu buat sementara waktu, menyebabkan Abdullah bin Mubarak tercari-cari pemuda itu. Kemudian ada orang memberitahu pemuda tadi dimasukkan ke dalam penjara kerana masalah hutang. Abdullah bin Mubarak telah menemui pemberi hutang dan telah membayar hutang lebih kurang 10,000. Dalam konteks zaman dulu 10,000 dinar itu besar lah. Dia serahkan hutang tu kepada lelaki berkenaan dan kemudian pemuda tadi dibebaskan. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan pemuda tadi dan bercakap-cakap dengan pemuda tadi. Pemuda tu kata, saya nak tahu siapa sebenarnya yang telah melunaskan hutang saya. Saya nak tahu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, tidak perlu kamu tahu siapa sebenarnya yang melunaskan hutang kamu. Maka kamu sepatutnya bersyukur kerana kamu telah diselamatkan daripada penjara. Kamu tak perlu tahu siapa yang menjamin. Rupanya yang menjamin dia ialah Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak itu tidak beritahu bahawa dia yang menjamin. Ya. Macam kita lain lah, kita akan beritahu lah. Ya, aku yang jamin tu. Ya, Abdullah bin Mubarak dia tak beritahu. Dia kata bersyukurlah sepasal kamu telah berjaya bebas daripada penjara. Begitulah tuan-tuan, kita tengok sebagai tokoh tabi'in yang begitu takut amalan yang dibuat itu tercalar dengan sebab tidak ada unsur keikhlasan. Begitu juga kita melihat dalam satu peristiwa, dalam satu peperangan menentang tentera Rom. Dalam kisah tersebut Abdullah bin Al-Mubarak bertempur seorang lawan seorang. Biasa zaman dulu kalau berperang dia akan bertempur. Mubarazah dia panggil mubarazah, iaitu perang bertandingan antara seorang tentera Islam dengan seorang tentera musuh.
Ada tentera musuh yang cabar. Maka Abdullah bin Mubarak tampil ke depan dengan keadaan membungkus kepala dia. Dia bungkus habis muka dia. Bila berlaku pertempuran tadi, musuh berjaya dibunuh. Keluar musuh yang kedua, juga dibunuh oleh Abdullah bin Mubarak. Keluar musuh yang ketiga, dibunuh juga oleh beliau. Setelah tu perang berkecamuk. Orang-orang Islam pergi ke medan perang. Dan salah seorang di antaranya cuba menarik kain yang dia ikat muka ni. Cuba tarik kain. Nak tahu siapa jago yang boleh membunuh sampai 3 orang tentera musuh yang handal. Dan apabila ditarik, didapati orang itu ialah Abdullah bin Al-Mubarak. Dan Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, jangan mengaibkan saya. Maknanya dia bimbang, takut amalan dia itu tercalar. Dengan sebab terganggu, ada unsur-unsur riak, tidak ikhlas dan sebagainya. Padahal di medan perang itu dia bunuh orang dah. Dia telah membunuh musuh. Telah bunuh musuh, tuan bayang. Tapi dia takut. Apa yang saya sebut tadi tuan-tuan, boleh tuan-tuan rujuk di dalam kitab Mawsu'ah min Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri, iaitu salah seorang di antara tokoh salaf Mesir. Tokoh salaf ni banyak. Tokoh salaf Mesir ni tak sama tokoh salaf Saudi dan tak sama dengan tokoh salaf Syria dan sebagainya. Bila rujuk dalam kitab itu pun sudah ada terjemahannya dalam bahasa Malaysia. Berjuluk dalam kitab yang sama disebutkan. Saya sebut kitab itu sebab cerita-ceritanya telah dipilih oleh pengarangnya Syekh Mahmud Misri dan telah ditapis terlebih dahulu cerita itu. Begitu juga cerita yang berlaku kepada Abu Qudamah. Abu Qudamah ni salah seorang di antara tentera Islam yang berada di medan perang, dan beliau tiba di satu kawasan di Syria nama dia Raqqa. Di situ beliau telah bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini telah kematian suami dia. Suami dia meninggal. Bapa saudara dia meninggal. Suami dia meninggal kerana berjihad. Bapa saudara dia pun meninggal kerana berjihad. Dan perempuan ini begitu bangga sebab dia menjadi janda kepada suami yang telah mati berjihad. Dia bangga. Kemudian dalam masa yang sama dia ada seorang anak, dan anak itu telah dididik menghafal Al-Quran dengan baik, belajar agama dengan mantap. Dan apabila Abu Qudamah datang ke tempat itu, perempuan tadi datang berjumpa dengan Abu Qudamah. Dia tahu Abu Qudamah ni akan bergerak ke medan perang menentang tentera Rom pada masa itu. Maka beliau telah mengerak rambut dia. Dia kerak rambut dia. Rambut dia panjang, dia kerak. Kemudian dipintal-pintal rambut dia tadi. Kemudian dilumur dengan seluk, dengan lumpur. Lumur dengan lumpur. Dengan seluk. Seluk tak ada seluk? Seluk ni bahasa Terengganu lah. Dalam bahasa Malaysia, lumpur dia panggil. Sebenarnya orang Terengganu ni, dia kaya dengan bahasa Arab. Wasluk fi jaybika, Quran kata. Usluk fi jaybika. Mana seluk fi jaybika, mana masukkan tangan kamu dalam poket kamu. Seluk. Seluk poket. Seluk poket lah. Jadi tuan-tuan, dia memotong rambut dia, dipintal rambut jadi kerah semua sekali rambut dia tu. Kemudian dicampur dengan lumpur semakin kerah lah. Dia kata, gunakan rambut saya yang telah dipotong ini untuk berjihad fisabilillah. Pukul musuh menggunakan kekuatan rambut. Dia nak hadiah pedang, dia tidak ada, tapi dia hadiahkan rambut. Mana semangat dia ada kepada Islam. Ada pada dalam konteks zaman itu. Kemudian seterusnya beliau menyuruh Abu Qudamah menggunakan rambutnya untuk berperang, untuk membedal musuh menggunakan rambut tadi. Sekurang-kurangnya dia kata pada hari kiamat besok, bila Allah Ta'ala tanya, dia akan menjawab, dia juga memberi saham untuk jihad fisabilillah menggunakan kekuatan rambut yang dipotong tadi. Itu orang perempuan zaman dulu lah. Orang perempuan zaman dulu. Orang perempuan zaman lain ni tak ada. Kena meding lah apa. Terengganu ni, kalau masa ni penuh meding lah. Iaitu berjihad di meding namanya. Ataupun Tesco. Tapi Alhamdulillah lah, di surau di Meding tu ada orang buat sembahyang tarawih. Surau Meding ada tarawih, surau Tesco pun ada juga. Saya tak nak kata orang tarawih banyak ni. Buah pokok kelapa pun ada orang tarawih. Jadi kemudian seterusnya Abu Qudamah keesokan hari dia bertolak. Dia terlupa untuk membawa sama anak kepada perempuan tadi. Maka daripada jauh dia melihat debu berterbangan di udara. Dan dia tengok ada seorang pemuda yang cukup lawa, pemuda itu. Mukanya bersih. Dan bila sampai dekat,
pemuda itu memberitahu bahawa dia adalah anak perempuan berkenaan. Baru Abu Qudamah ingat balik, oh, anak perempuan tadi. Kemudian oleh kerana dia budak lagi, dia remaja, cara dia bawa kuda tu tak sama dengan orang tua bawa kuda. Orang tua ni relax je lah. Remaja ni dia ke depan. Bila dia bawa ke depan, tuan-tuan, dia sampai cepat, dia menguruskan segala makan minum, dia yang hidang, dia yang pacok, khemah, pasal dia orang muda. Kemudian setelah tentera Islam berkhemah semua sekali, dia layang tentera Islam ni seorang-seorang dan sebagainya, sampailah tahap dia rasa letih, dan kemudian dia tertidur dengan sebab dia letih tadi. Dan dalam masa dia tidur tadi, dia telah bermimpi dia berhadapan dengan sebuah satu istana. Istana itu dibuat daripada batu permata, dan di dalam istana itu ada beberapa orang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu sedang menarik tirai. Tirai itu sabuh dia sampai kepada tanah. Dia tengok perempuan itu, dia kagum dengan kecantikan perempuan itu. Tidak pernah tengok perempuan seperti itu. Dia pun rapat. Dia cuba merapat perempuan itu, bercakap sesama dia. Dia kata, inilah dia suami Mardiyah. Perempuan cakap sama dia, kata, inilah dia suami Mardiyah. Jadi dia tak faham, siapa dia suami Mardiyah. Maka perempuan tadi pun tunjuk ke arah bangunan berkenaan. Laki-laki tadi, pemuda tadi masuk dalam bangunan itu. Maka dalam bangunan tadi dia nampak, dalam istana tadi dia nampak satu katil yang dibuat daripada batu permata yang berwarna hijau. Dan di atas katil itu ada seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itulah namanya Mardiyah. Ia adalah bidadari yang bakal menjadi isteri kepada pemuda tadi. Jadi pemuda tadi bila dia naik, dia tengok perempuan tu, dia cuba dekat dan dia cuba pegang perempuan tu. Maka perempuan tu kata, jarak antara saya dan awak lebih kurang 1 jam lagi. Kita akan bertemu selepas 1 jam nanti. Sabar dulu. Sabar dulu, boh. Nak pegang pun sabar dulu. Menikahlah dulu. Gitulah maknanya. Kalau kita lah. Kemudian, dia pun terkejut daripada tidur dia. Masa dia tidur, jadi Abu Qudamah melihat dia tersenyum dalam tidur tu. Dan apabila dia bangkit, Abu Qudamah tanya dia, apa dia senyum dalam tidur, dia pun cerita satu persatu. Maka Abu Qudamah mengatakan ini adalah satu berita yang gembira. Kemudian dalam keadaan begitu, tentera Rom melakukan serangan mengejut. Rom pada masa itu sebelah Konstantinopel ni, dia menyerang secara mengejut. Maka pemuda tadi, tuan-tuan, dengan kuda dia memacu kuda dia, dan dia memasuki dalam barisan tentera Rom. Dia mengkocak-kacirkan barisan tentera Rom, dia seorang je. Dan melihat keadaan itu, Abu Qudamah ikut belakang. Kemudian jumpa dengan pemuda tadi, dia kata, kamu tak boleh buat macam ni. Ini bukan strategi perang. Ini bukan strategi perang. Pergi seorang medan perang ni sangat berbahaya. Pemuda tu kata tak apa. Maka setelah itu, tentera Rom mengurumuni dua-dua orang ni, dipisahkan dua orang ni. Maka tak nampak, naik debu je lepas tu. Kemudian bila perang berlaku berjanjang, akhirnya perang selesai, tentera Islam memperoleh kemenangan. Rom ramai yang mati, termasuk orang Islam juga ramai yang mati. Abu Qudamah mencari-cari di mana pemuda yang turut berperang sama dengan dia tadi. Maka dia jumpa pemuda tadi dalam keadaan nazak, di mana mukanya tak berapa nampak pasal penuh dengan debu dan juga penuh dengan darah. Lalu Abu Qudamah pun pegang kepala dia, letak atas riba dia. Kan? Kemudian kata dia, apa dia yang kamu nak beritahu kepadaku saat-saat begini? Dia kata, beritahu kepada ibuku bahawa hasrat dia sudah tercapai. Dan aku masih ada adik perempuan yang umurnya 10 tahun. Kalau jumpa dia, khabarkan kepadanya. Khabar, jangan sedih. Jadi kemudian seterusnya pemuda tu kata, di sebelah aku sekarang, aku sudah nampak perempuan yang aku cubuk dalam mimpi itu ada di sebelah aku. Kemudian dia pun meninggal. Dan dia ditanam sebagai salah seorang di antara syahid di medan perang tu juga. Lepas tu Abu Qudamah balik semula ke Raqqa. Maka adik perempuan tadi, setiap kali tentera Islam lalu, dia akan tanya, abang saya macam mana, abang saya macam mana, abang saya macam mana, dia akan tanya gitu. Jadi apabila Abu Qudamah lalu, dia kata, pakcik, saya nak tanya, abang saya kenal tak? Nama apa? Dia kata Pulan bin Pulan. Abu Qudamah kata, saya kenal. Kami sama-sama berjuang di medan perang. Kemudian dia tanya, macam mana keadaan abang saya? Pasal dia tak balik. Orang lain semua balik, dia tak balik.
Kata Abu Qudamah, saya tidak boleh beritahu. Kalau saya nak beritahu, saya beritahu pada ibu kamu. Panggil mak dia. Mak dia panggil. Bila mak dia panggil, mak dia tengok Abu Qudamah, mak dia kenal. Mak dia kata, dua patah perkataan. Sama ada kamu beritahu padaku anak aku masih hidup, maka kamu lafazkan takziah. Atau kamu beritahu padaku anakku sudah mati, maka sampaikanlah berita gembira kepadaku. Jadi setelah itu Abu Qudamah pun cerita, hasrat puang telah pun tercapai. Anak puang sudah pun meninggal dan gugur syahid di medan perang. Maka perempuan itu pun suka. Senyum, tuan-tuan. Sebab anak dia juga gugur syahid. Sebagai selain daripada suami gugur syahid, bapa saudara gugur syahid. Tetapi adik perempuan dia tadi, umur 10 tahun, dia masih belum faham apa-apa. Bila dia beritahu abang dia sudah gugur syahid, dia pun bertempik, dia juga syahid masa itu. Dia juga mati pada masa itu. Serta-merta dia mati di situ. Jadi Abu Qudamah, tuan, sambil-sambil dia lari daripada, sambil dia bergerak daripada kawasan Raqqa tu, sambil dia naik kuda, dia terfikir. Dia kata begitu kuat pengorbanan sebuah keluarga, penuh dengan keikhlasan, memberi sumbangan kepada Islam dalam bentuk jihad fisabilillah. Jadi saya kemukakan cerita itu, bukan nak suruh tuan-tuan pergi jihad fisabilillah ni, dalam bentuk berperang. Bukan itu maksud saya. Kita beri sumbangan apa-apa yang kita boleh buat. Bagaimana yang sedang aktiviti yang tuan-tuan perempuan buat berdasarkan dalam ni lah, dalam nampak dalam WhatsApp tu. Berasak nampak dalam WhatsApp. Tuan-tuan pindah pada rumah ke rumah bagi apa ni? Bagi bantuan. Alhamdulillah. Kita di Terengganu membuat kerja-kerja yang sama untuk sahabat-sahabat kita. Kita bagi saham lah, begitulah. Setakat yang termampu. Yang penting kita bagi dengan penuh keikhlasan, nilai itu adalah sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kita merasakan benda itu kecil saja, tapi kita telah berbuat sesuatu pada agama kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan, amalan yang kita buat ni tuan-tuan ada 3 jenis. Ada 3 jenis amalan yang kita buat. Pertama, amalan yang kita kena zahirkan kepada masyarakat. Dan dia tidak bertentangan dengan konsep ikhlas. Kalau orang tuduh kita tak ikhlas, dia tu tak faham. Contoh kita kata semayang berjamaah. Atau semayang sunat tarawih ni. Semayang sunat tarawih dibuat cara berjamaah. Itu lebih afdal daripada kita semayang seorang diri. Jadi kalau ada orang semayang datang ke masjid surau, dia semayang berjamaah, tiba-tiba ada orang kata pada dia tengah-tengah jalan, jumpa tengah jalan, nak pergi ke mana tu? Semayang tarawih. Riak. Takabur. Tak boleh, kita tak boleh terima. Sebab tarawih tu sifat dia kena tunjuk. Walaupun zahir nampak riak, kita tak tahu. Kalau tak pergi tu riak. Kalau tak pergi tu takabur. Walaupun amalan tu sifat sunat. Tuan-tuan baca bab takabur, dalam bab takabur dia banyak jenis. Ada takabur dalam bentuk engkar kepada perintah Tuhan. Ada takabur dalam bentuk engkar perintah Tuhan tu termasuklah di antaranya benda yang bersifat sunat yang kita tidak buat. Kita perlakan. Itu unsur takabur. Bukan takabur tu sekadar dari sudut berjalan je. Tata cara kita berjalan, hidung kita ke atas sedikit, itu takabur. Bukan. Itu takabur pasal yang lama. Itu tahun 60-an. Takabur pasal yang baru sekarang. Ni takabur yang tolak sunnah. Orang beritahu sunnah, tak nak pakai. Tolak sunnah Rasulullah. Atau engkar. Itu sejenis takabur sebenarnya. Jadi amalan-amalan yang kita buat, yang perlu ditonjolkan kepada masyarakat, kena tonjol. Semayang berjemaah kena tonjol. Walaupun orang tuduh kita, ini takabur. Semayang berjemaah, takabur. Tak boleh kata begitu. Begitu tak tuan-tuan? Sembahyang Jumaat yang perlu dibuat cara yang beramai, tak timbul soal takabur. Tak timbul. Bahkan mereka yang bergelar pemimpin, yang bersedekah, sedekahnya pada dasarnya disunatkan secara senyap-senyap. Tapi oleh kerana dia tu pemimpin, menjadi contoh teladan pada masyarakat, dia dianjurkan sedekah terang-terang. Supaya bila orang tengok, maka rakyat akan ikut dia. Bagi pemimpin lah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita baca punya biodata dia, dia telah bersedekah dalam hidup dia separuh secara terang, separuh secara sulit. Dia bersedekah separuh secara terang, separuh secara sulit. Hak terang ni untuk apa? Supaya mudah diikut oleh orang. Jadi orang-orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, macam tuan-tuan duk buat aktiviti ni, tujuannya kita nak ajak orang, menggesa orang supaya sedekah. Jadi boleh kita buat cara terang-terang. Jadi tak timbullah pada masa orang nak kata, oh, ini tak ada kerja lain. Cek besar ni, ini riak. Boleh tentu cek besar tu riak. Sebab budaya kita ni bila buat satu majlis, cek kena besar. Jadi tak boleh katalah satu bentuk riak. Jangan kata riak, tidak tahu hati manusia ni. Tak tahu. Jadi dia panggil amalan-amalan yang perlu kita tunjukkan pada orang. Ini disebut dalam hadis. Hadis ini adalah kategori hadis sahih.
Al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Islam itu terang-terang, iman itu benda dalam hati. Sebab tu Nabi kata at-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Taqwa itu benda dalam hati. Tetapi yang menjelma taqwa itu ialah perbuatan kita. Ya, maknanya kita boleh baca lah malam ni tuan-tuan datang semayang tarawih. Dari satu sudut kita boleh katalah ini mereka yang bertakwa, datang ke masjid boleh semayang tarawih. Sebaliknya kita tak boleh katalah mereka tak datang semayang tarawih, menghabiskan masa duduk pergi patah, ini sangat bertakwa sehingga tidak datang solat tarawih. Tak boleh kata itu. Ya, sebab kenapa tanda? Dia tidak ada tanda. Ya, orang yang pergi isap rokok dan sebagainya, berbuka, saya dah sebut dulu kan. Rokok adalah haram. Jangan kita cemarkan majlis berbuka kita dengan isap rokok. Jadi kalau orang isap rokok, kita tak boleh kata, ini sangat bertakwa. Tak boleh. Kalau sembahyang tarawih itu bertakwa, anda sabarlah. Oh, sembahyang tarawih sampai pukul 10 malam. Oh, kan mainnya. Di Selangor, sebelum sembahyang tarawih, ada seorang tu imam tu, dia baca Al-Quran, dia baca hadis bahawa sembahyang tarawih yang sebenar ialah 20, bukan 8 seperti yang kita buat malam ni. Bagi dia lah. Dia kata 20, bukan 8. Dia ceramah berapi-api. Tapi bila sembahyang sampai 8, oh tembus lari habis. Ya, maknanya sekarang kita tak boleh nak paksa masyarakat lah. Kalau dia tahu boleh buat 8, jangan dia tipu, dia tahu. Jadi maknanya tuan-tuan buat majlis pada malam ni, saya tengok sesuai lah. Biar orang datang. Saya tengok pengalaman kita di Niza tuan-tuan. Bila kita buat 8 ni, orang datang secara mesra, orang balik bersama-sama. Kan? Sebab tu diviralkan baru ni di Perlis, di sebuah masjid. Dia kata bahawa benci pada tu imam lah macam-macam. Tu tak betul sebenarnya tuan-tuan. Masjid tu memang dia buat 20. Pada masa lapang, ramai orang. Lepas tu balik tinggal 4 orang. Orang ambil gambar 4 orang tu. Lepas tu dikaitkan benda yang bukan-bukan. Kata beci lah macam-macam lah. Anti lapang lah macam-macam. Tak betul semua tu. Kan? Tak betul semua sekali maklumat tu. Itu dia banyak amalan-amalan yang kita kena nyata dan kena zahir pada masyarakat kita. Jadi tak timbul soal tidak ikhlas masa tu. Tak timbul soal tidak ikhlas. Berkahwin tuan-tuan. Berkahwin ni kena terang ke kena senyap? Kahwin. Kena terang ke kena senyap? Kena terang lah. Kena jawab ni ke depan orang. Jangan jalan-jalan dua orang. Tanya macam mana pun jalan dua orang. Siap dah kahwin. Sudah. Bila kahwin? Secara senyap. Pasal apa secara senyap? Mengelakkan tidak ikhlas. Sudahlah. Wali dia nak tahu macam mana? Wali dia nak tahu macam mana? Ya. Muk dia pensang tu. Tunggu. Nak elakkan tidak ikhlas? Itu tak betul lah ke? Kena depan orang lah. Jawab dengan nada yang tegas lah. Tak timbul soal tidak ikhlas. Jadi perbahasannya panjang kalau kita nak bincang dari sini. Yang kedua dia panggil amalan-amalan yang mana kita disunatkan menyembunyikan. Termasuk sedekah tadi. Ya, sedekah ni ada dua. Satu sedekah yang dibuat secara terang-terang. Satu lagi secara senyap. Secara sembunyi. Dan orang mati tentang hak mati dah. Kita baca nas Al-Quran. Dalam surah Jumaat tuan-tuan baca tu. Apa dia kata? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia minta supaya Allah Ta'ala kembalikan semula dia ke dunia untuk membolehkan dia bersedekah dan beramal saleh. Kenapa orang mati bila dia hidup semula datang dia nak sedekah? Itu yang utama sekali. Maknanya besarnya fadilat bersedekah tu. Sedekah. Besarnya fadilat bersedekah. Yang kedua, sedekah ni sebenarnya jarang orang boleh buat sebenarnya. Sebab kekuatan kita nak seluk saku ni satu perjuangan. Ya, nak seluk tu lekat. Tak boleh. Satu perjuangan. Dia panggil satu perjuangan ya. Hak minta pun macam-macam. Saya aku internet ni hak minta cara internet acara resmi lah. Hak tu pun banyak, bukan seluk saku je hak ni minta banyak. Lepas tu hak cara jumpa depan mata dua mata ni, hak minta tolong, hak tu banyaklah. Nak bulan-bulan puasa ni. Maka kita tolonglah setakat yang kita boleh tolong ni. Tu dipanggil amalan-amalan yang disunatkan kita sembunyikan. Qiyamul lail tuan-tuan. Sekarang telah jadi budaya dalam masyarakat Melayu kita, bila menjelang Ramadan kita buat satu majlis nama dia Qiyamul lail. Bagus. Bagus Qiyamul lail ni. Nabi tidak buat lebih daripada sebelah Qiyamul lail. Berdasarkan hadis Bukhari. Jadi Qiyamul lail ni baguslah, tapi jadi masalah dalam masyarakat kita. Pertama dibuat Qiyamul lail itu secara berjamaah dengan nada suara yang kuat mengganggu sekitar. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, nak buat Qiyamul lail ni tuan, tujuan melatih tu tak apa.
Tapi jangan ada usul nak nunjuk-nunjuk pada orang bahawa kita buat qiyamul lail. Asal qiyamul lail ni berjamaah di rumah kita, dan kadang orang tak tahu tak apa, sebab Nabi berjamaah qiyamul lail itu dengan isteri dia dalam rumah dia. Tak ada apa-apa lah. Tapi dengan tujuan kita nak latih masyarakat, setengah masjid nak latih masyarakat, dia buatlah satu majlis nama dia qiyamul lail. Kita kata nak buat qiyamul lail tuan-tuan, dia punya mikrofon je janganlah kita keluar sehingga mengganggu masyarakat. Mikrofon tu lah dalam untuk orang dalam dengar sudahlah. Itu kurang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi amalan pelaksanaan qiyamul lail seperti itu. Sebenarnya kita buat sendiri-sendiri itu lebih afdal. Buat sendiri-sendiri ni. Sembahyang sunat tahajud ini suatu sembahyang sunat yang tidak digalakkan secara berjemaah. Tetapi kalau dilakukan secara berjemaah, tidak ada ulama kata batal, tidak ada ulama kata tidak sah. Tapi kita buat sendiri. Bila tuan-tuan nak buat sendiri, itu satu benda yang sangat berat. Walaupun yang kita nak buat tu 2 rakaat je, tapi berat tuan-tuan. Nak takbir tu sendiri pun mata dah sedang. Tadi sembahyang tarawih tadi pun imam panjang sikit pun, Allah panjang teh. Dia panjang sikit, dia kena lepel kat tu, kena lepel lah kena pula. Lepas tu baca kunut, Allah panjang pula supaya masjid Mekah. Waktu tadi pendek, saya pernah pergi semayang, saya ingat satu ketika dahulu di Pasir Gudang. Dia baca kunut tu, Allah, jengkring kita. Dia baca kunut sama panjang dengan semayang, daripada rakaat pertama sampai rakaat ke-8. Mana kita pagi ni, akak turun apa, turun akak. Jangan terlalu tu sangat, panjang sangatlah. Berpada-padalah. Kalau kena orang tua kok, kena diabetes tu pakai gini. Esok kerak tangan tu. Dia berpada-padalah dengan keadaan orang. Alhamdulillah surah kita senampak sederhana. Surah kita ni adalah sederhana. Itu dia panggil amalan-amalan yang sunat kita sembunyikan. Zikir-zikir. Ini sesuatu yang sangat digalakkan. Kemudian yang ketiga dipanggil amalan, yang mana kita ni amalan-amalan yang mana kita buat secara terang pun digalakkan dan kita buat secara sulit pun digalakkan. Banyak ni. Menolong orang. Tolong orang. Ada masa kita tolong orang secara sulit, ada masa kita tolong orang secara terang. Contohnya, tuan-tuan baca di dalam kitab biodata mengenai Khalifah Umar bin Al-Khattab. Setelah beliau menjadi khalifah, boleh dikatakan tiap-tiap malam dia akan masuk ke sebuah rumah. Ada sahabat menyaksikan beliau masuk sebuah rumah, tak lama kemudian beliau keluar. Dia masuk sebuah rumah, tak lama kemudian beliau keluar. Jadi ada sahabat heran. Umar ni masuk rumah. Rumah siapa? Tak tahu. Main tengah malam masuk rumah ni. Sahabat tu jadi tanda tanya. Kenapa sana Umar ni masuk dalam rumah ni tak malam? Lepas tu keluar. Dia punya ikut belakang. Kemudian seterusnya, lepas Sayyidina Umar keluar, dia pun masuk dalam rumah tu. Tiba-tiba, dia mendapati dalam rumah tu ada seorang perempuan tua yang matanya buta. Yang mana Sayyidina Umar sentiasa membantu keperluan-keperluan dia sebelum dia jadi khalifah. Dan setelah dia jadi khalifah, dia masih hadir, dia masih menyediakan masak untuk budak-budak orang tua tu. Dan orang tua itu tidak tahu bahawa yang masak dia itu adalah khalifah, Perdana Menteri. Tidak tahu. Kawan tu masuk rumah dia, masak untuk dia apa semuanya, sapu rumah dia, sapu sawang apa semua sekali. Dia tak tahu bahawa itu khalifah. Lepas Sayyidina Umar buat, Sayyidina Umar keluar. Kemudian lelaki tu beritahu kepada dia bahawa kamu tahu tak siapa tadi yang buat bersih selama ni rumah kamu. Kata dia tidak tahu. Itulah dia Umar bin Al-Khattab. Cuba tuan bayang, menteri besar dah. Menteri besar bagi layan orang sampai tahap itu. Betul lah ceritanya. Menolong kadang-kadang dibuat secara senyap dan kadang-kadang juga dibuat secara terang. Contohnya, Sayyidina Umar juga pernah menegur seorang perempuan kerana meletakkan di atas belakang keldai ni muatannya lebih. Dia tegur kawan tu. Ini termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ada 2 bahagian. Pertama yang boleh dibuat secara terang, yang kedua yang boleh buat secara senyap. Kalau melibatkan anak beranak kita, tak ada orang nagih dadah dan sebagainya, ini elok kita tegur secara senyap. Tak perlu kita sebar pada orang. Sebab ini membabitkan soal keluarga. Kita tegur senyap-senyap, kita baiki secara senyap dan tak perlu tersebarkan kepada orang. Pukul berapa ni? Cakap-cakap lama-lama ni. Pukul berapa ni Ustaz Usli? Tidak ada dah. Habis berapa ni? 5 minit lagi? Tak Usli kata 5 minit. Tak boleh panjang.
Abang ingat aku ketiga. Okey, ini kita bercakap sebahagian daripada keikhlasan. Ada beberapa orang tokoh ulama yang menyebut apa itu dikatakan sebagai ikhlas. Di antaranya disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, al-ikhlas an yaf'al al-mukallaf at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah wa la yuridu biha ta'ziman minan nas wa la taqiran wa la jalba naf'in diniyyin wa la daf'a dararin dunyawiyyin. Ikhlas itu apabila seseorang itu melakukan satu amalan ketaatan semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan dia tidak mengharapkan penghormatan daripada orang ramai, tidak mengharapkan pujian daripada orang ramai, tidak mengharapkan sebarang bentuk kepentingan duniawi, dan tidak mengharapkan sebarang bentuk untuk tujuan membendung sebarang kemudaratan duniawi. Ini definisi yang dibuat oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam. Kemudian ada seorang tokoh ulama Ibn Sah bin Abdullah At-Tustari menyatakan al-ikhlas an yakuna sukunul abdu wa rahkatuhu lillahi ta'ala khassah. Yang dikatakan ikhlas itu apabila diam dan gerak seseorang itu mata-mata kerana Allah. Jadi kita tengok definisi dia tak mudah. Tuan-tuan duduk kerana Allah, tuan-tuan bangun kerana Allah. Itu pun dah jadi satu bentuk keikhlasan. Bukan kata payah kan. Cuma dia perlukan kepada mujahadah. Sebab tu kita belajar, tuan-tuan belajar ilmu hadis, dia ada hadis ikhlas kan. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni cerita bab ikhlas dari segi hijrah. Zaman tu ada seorang lelaki berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang wanita cantik nama dia Ummu Qais. Ummu Qais ni tentang wanita Quraisy. Dia ada kecantikan. Macam, jadi siapa yang tak nak dia? Lelaki ni berhijrah pasal nak kahwin dengan dia. Hijrah. Orang lain berhijrah, dia berhijrah. Tapi tujuan dia nak kahwin. Maka dia dapat kahwin perempuan itu. Sahabat Nabi berhijrah atau nak mencari keredaan Allah. Maka mereka mendapat dua pahala-pahala hijrah, pahala mencari keredaan Allah Ta'ala. Kemudian saya nak sebut di sini sikit kata, amalan-amalan yang mana amalan-amalan yang kita buat ni dari satu sudut nampak kecil, tetapi kalau kita buat secara istiqamah nilainya besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya amalan-amalan yang saya cuba petik di sini, amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Kalau tuan-tuan buat dengan penuh keikhlasan, walaupun dia kecil, kadang-kadang setengah kita terlepas pandang benda macam ni. Misal kata kita membaca Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar selepas daripada sembahyang. Ya, kita baca sendiri. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Meskipun seperti buih di laut. Hadis ini sahih. Nampak kecil je. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun tuan-tuan berzikir secara sendiri-sendiri, tak apa, kita berzikirlah benda macam tu, cari sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Sebanyak 33, kemudian akhirkan la ilaha illallah hingga akhirnya. Itu amalan biasa yang sepatut kita buat. Kadang setengah orang tak buat pun. Dalam sehari tak buat pun benda tu. Tak sempat kata dia. Sedangkan amalan-amalan ini adalah termasuk amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Amalan ni sebenarnya menghapuskan dosa. Kita baca ringkas je tapi boleh menghapuskan dosa. Begitu juga dengan seseorang itu menyebut dalam hadis Muslim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah tanpa plus dengan wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ringkas. Tapi dia juga boleh menghapuskan dosa. Ringkas je. Begitu juga ucapan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga dia boleh menghapuskan dosa. Nampak simple je tu. Nampak simple tapi sebenarnya peranan dia sangat besar dari sudut menghapuskan dosa. Dan banyak lagi tuan-tuan, saya sebut sebahagian tadi lah. Banyak lagi amalan-amalan yang kecil kalau dibuat dengan penuh keikhlasan, dia berfungsi menghapuskan dosa kita. Jadilah itu sedikit sebanyak. Saya sebenarnya datang tadi bawa kitab merah, ada belakang kitab merah tu. Ya, jadi bersalah saya nak ngajar kitab ke nak ceramah. Bila saya tengok ahli jemaah nampak dah penat dah tadi. Ya. Kalau aku ngajar sekarang letih pula. Kau mana 2 kali letih. Jadi saya ceramah cara umum saja, kita ambil sikit saja, lebih kurang setengah jam.
Saya tu lebih di Terengganu pun saya terlibat. Bukan ceramah dia panggil. Terengganu ni tuan-tuan, kita buat tazkirah. Sebab surah saya tu kita buat lapang. Dan setelah selesai tarawih, kita akan buat tazkirah. Tapi di Terengganu tazkirah dia antara 4 dan 5 minit sahaja. Bukan 45 minit. Kita ni 45 minit. Kesian kau orang tua lah. Kesian kau orang tua. Jadi sekadar itu saja, minta maaf tuan-tuan masjid sekalian. Yang saya nak simpulkan bahawa Ramadan ini memang betul-betul mengajar kita, mendidik kita menjadi insan-insan yang ikhlas. Sampai ruang untuk kita makan, kita boleh makan sebenarnya, tapi kita tak makan. Ya. Ruang untuk kita menipu, kita boleh menipu, tapi kita tidak menipu. Ini di antara hebatnya Ramadan, dia membuka satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Benda yang tak biasa kita buat di bulan-bulan yang lain, boleh berlaku pada bulan ini. Kita sukar untuk bangun tengah malam pada bulan lain, bulan ini boleh bangun. Kita sukar untuk baca Quran pada bulan yang lain, bulan ini kita boleh baca disiplin Al-Quran dengan 1 muka surat atau 2 muka surat. Kita sukar untuk bersedekah pada bulan yang lain, bulan ini kita mampu bersedekah. Kita sukar untuk beramalkan sunnah pada bulan yang lain, alhamdulillah bulan ini kita boleh mengamalkan sunnah. Kita mula makan buah dulu, lepas tu kita makan nasi. Ya, kita makan buah kurma, kita makan nasi ya. Jadi dan kemudian kita makan dalam rangka yang sederhana. Kita sukar untuk doa. Mula-mula kita nak makan, kita lupa doa. Tapi dalam Ramadan ni Allah malakas sentuh lalu. Ya. Bunyi orang banyak Allah malakas sentuh. Walaupun Allah malakas sentuh hadisnya dhaif. Yang kuatnya zahabaz zaman. Ya, wabtalatul uruq hingga akhir. Hak tu paling kuatnya, tapi tak apalah. Jangan dak baca doa senyap sudah. Pakai berdengok tu. Tubik-tubik tulang ni. Ataupun tubik-tubik butir kerma je. Tapi ada setengah ulama tuan-tuan. Bila dia baca doa zahabaz zaman wabtalatul uruq, ada seorang syekh di Arab Saudi. Dia kata apabila kita minum air, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Lepas tu makan kurma. Ya, lepas tu baru dibaca doa tu, dia kata zahabaz zaman wabtalatul uruq. Lepas minum air tu baca doa, sebab dia kata hilang dahaga. Nak hilang dahaga mana? Air dak minum je. Bismillahirrahmanirrahim, minum air, lepas tu baru baca doa tu. Baru betul, baru tepat. Ni baca doa tu. Minum dak lagi. Ini sebahagian bagi dia ada di pandangan dia lah. Saya kata satu benda yang menarik lah, pandangan dia tu. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita lah, dalam lingkungan 4 hingga 5 minit ni. 45 minit ke 45 minit? 45 minit dah. Jadi tuan-tuan jangan ngantuk lagi lah, insya-Allah. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.